Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Zahariah binti Darus dari SMK Jitra akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Puteraku Sayang. Latar belakang kajian. Kajian ini dilakukan di SMK Jitra, Jitra Kedah. SMK Jitra terletak di tengah-tengah bandar Jitra bersebelahan dengan Klinik Kesihatan Jitra dan Stadium Mini Jitra. Pada tahun 2020, enrolment pelajar tingkatan 6 atas pada bulan Januari seramai 42 orang. Bilangan ini nampak sedikit kerana tingkatan 6 rendah belum lagi mendaftar. Daripada 42 orang pelajar ini, 31 orang merupakan pelajar perempuan manakala selebihnya pelajar lelaki. Daripada 11 orang pelajar lelaki ini, terdapat 8 orang pelajar yang sering datang lewat ke sekolah. Masalah kajian. Berdasarkan rekod disiplin pelajar tingkatan 6 atas, berlaku peningkatan jumlah pelajar yang datang lewat ke sekolah. Data tersebut meliputi 2 bulan, iaitu bulan Januari dan bulan Februari sahaja. Hasil penelitian rekod disiplin pelajar didapati pada bulan Februari seramai 6 orang pelajar lelaki datang lewat dan jumlah ini telah meningkat kepada 8 orang pada bulan Februari, iaitu peningkatan seramai 2 orang. Hal ini tentunya telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan guru-guru tingkatan 6 kerana sikap tersebut akan mempengaruhi pelajar lain yang sebelumnya tidak melakukan kesalahan tersebut. Objektif kajian. Kajian ini dilakukan untuk mencapai objektif berikut. Yang pertama, mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan pelajar lelaki tingkatan 6 atas datang lewat ke sekolah di SMK Jitra. Objektif kedua, menilai keberkesanan program Puteraku Sayang dalam kalangan pelajar lelaki di tingkatan 6 atas di Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra. Untuk mendapatkan jawapan daripada objektif tersebut, maka persoalan kajian perlulah dikaji secara teliti, iaitu apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar lelaki tingkatan 6 atas datang lewat ke sekolah, dan persoalan kajian yang kedua, sejauh manakah program Puteraku Sayang dapat membantu 8 orang pelajar lelaki tingkatan 6 atas menepati masa untuk datang ke sekolah. Kaedah atau reka bentuk kajian. Kajian ini telah dijalankan menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif adalah bagi mengumpul maklumat berkaitan masalah yang dikaji, iaitu melalui temu bual dengan pelajar-pelajar yang datang lewat ke sekolah. Sampel kajian atau sasaran. Kumpulan sasaran kajian ini adalah 8 orang pelajar lelaki tingkatan 6 atas yang terdiri daripada pelajar Melayu sahaja. Teknik pengumpulan data kajian. Yang pertama, pemerhatian. Guru-guru tingkatan 6 yang bertugas di pintu pagar C mendapati terdapat pelajar lelaki tingkatan 6 atas yang lewat datang ke sekolah. Yang kedua, temu bual. Pelajar-pelajar lelaki yang lewat datang ke sekolah ini telah ditemu bual oleh guru-guru tingkatan 6 yang bertugas. Guru-guru telah mengemukakan soalan tentang faktor-faktor yang menyebabkan mereka lewat sampai ke sekolah. Yang ketiga, analisis dokumen. Berdasarkan jawapan daripada pelajar-pelajar ini, guru tingkatan 6 telah membuat analisis dan dapatan kajian menunjukkan terdapat 3 faktor yang menyebabkan mereka lewat sampai ke sekolah. Intervensi yang dijalankan. Yang pertama, minggu pertama. Hasil daripada pemerhatian, guru-guru mendapati terdapat 8 orang pelajar lelaki yang lewat datang ke sekolah. Mereka sampai ke sekolah sekitar jam 8 pagi, sedangkan PDPC bermula seawal 7.45 pagi. Kelewatan ini juga menyebabkan mereka tidak mengikuti bacaan surah-surah pilihan yang dibacakan di awal pagi bermula 7.10 hingga 7.40 pagi di tapak perhimpunan.
Antara surah-surah tersebut ialah pada hari Ahad, Al-Masurat, pada hari Isnin, As-Sajadah, pada hari Selasa, Al-Waqi'ah, pada hari Rabu, Al-Mulk, dan pada hari Khamis, Surah Yasin. Mereka juga tidak dapat info-info terkini yang diberikan oleh pihak pentadbir. Aktiviti kedua, minggu kedua. Temu bual telah diadakan dengan golongan pelajar yang datang lewat ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap tersebut. Temu bual telah dilakukan secara individu dengan pelajar ini dan jawapan mereka telah pun direkodkan. Guru-guru tingkatan 6 telah mengesan 3 faktor kelewatan mereka. Yang pertama, bangun lewat. Hal ini kerana pelajar sering mengulang kaji pelajaran sehingga lewat malam dan akibatnya mereka lewat bangun pada keesokan harinya. Yang kedua, rumah jauh dari sekolah. Ada kalangan pelajar yang tinggal di sekitar Kok Diang, Calun dan Napoh. Masa yang diambil untuk datang ke sekolah dijadikan faktor kelewatan ditambah dengan keadaan lalu lintas yang sibuk pada awal pagi. Dan faktor ketiga, suka melengah-lengahkan masa untuk ke sekolah. Pelajar tingkatan 6 berumur 19 tahun. Pelajar merasakan diri mereka telah pun dewasa. Mereka tidak mahu terikat dengan peraturan sekolah seperti pelajar-pelajar lain di arus perdana. Oleh itu, mereka sering berlengah-lengah ke sekolah iaitu tidak mahu datang awal seperti pelajar-pelajar di arus perdana. Tambahan pula, mereka kini berasa berbeza dengan pelajar lain kerana dibenarkan memakan pakaian casual untuk datang ke sekolah. Guru-guru telah mencatat alasan pelajar-pelajar dan menasihati mereka agar mengubah sikap tersebut. Hal ini kerana mereka telah memberi imej yang buruk kepada pelajar-pelajar di arus perdana. Aktiviti ketiga, minggu kedua. Setelah mencatat alasan pelajar-pelajar yang datang lewat ini, mereka telah diarahkan ke surau sekolah untuk menunaikan solat sunat duha dengan dipantau oleh guru sebagai denda. Denda ini diharapkan akan dapat menimbulkan kesedaran dalam diri mereka tentang tanggungjawab sebagai hamba Allah dan juga pelajar yang menjadi harapan ibu dan bapa juga pihak sekolah. Aktiviti keempat, minggu ketiga. Setelah didapati masih terdapat pelajar yang lewat ke sekolah, pengetua dan guru tingkatan 6 bersama-sama mengalu-alukan kehadiran pelajar pada waktu pagi di pintu pagar C yang merupakan laluan utama bagi pelajar yang menunggang motosikal. Pelajar-pelajar yang lewat ini telah dinasihati oleh Tuan Pengetua tentang sikap mereka yang melanggar disiplin sekolah. Mereka juga dinasihati agar menjaga imej tingkatan 6 kerana mereka merupakan pelajar paling tua di sekolah. Mereka sepatutnya menjadi contoh kepada pelajar-pelajar lain di arus perdana. Intervensi yang dijalankan. Berikut adalah rumusan intervensi yang dilaksanakan. Yang pertama, solat sunat duha. Pelajar-pelajar yang didapati lewat datang ke sekolah diarahkan menunaikan solat sunat duha di surau sekolah. Yang kedua, pengetua bersama guru tingkatan 6 menunggu pelajar di pintu pagar C sekolah. Pengetua dan guru tingkatan 6 akan mengalu-alukan kedatangan pelajar ke sekolah bertepatan dengan program sekolah penyayang. Intervensi di atas telah mencapai matlamatnya. Sekiranya matlamat tidak tercapai, maka intervensi susulan akan dilaksanakan seperti berikut. Yang pertama, projek mesra waris. Pihak sekolah akan memanggil ibu bapa atau waris pelajar datang ke sekolah untuk membincangkan masalah anak-anak mereka. Yang kedua, kunjungan mesra ke rumah pelajar. Pihak kaunselor, HEM tingkatan 6 dan guru kelas akan ke rumah pelajar untuk melihat sendiri situasi pelajar tersebut. Dapatan kajian. Faktor-faktor pelajar datang lewat telah dikenal pasti daripada temu bual dengan 8 orang pelajar dan dirumuskan seperti berikut. Yang pertama, bangun lewat. Yang kedua, rumah jauh dari sekolah. Dan yang ketiga, suka melengah-lengahkan masa untuk ke sekolah. Selain itu, kajian juga mendapati program Puteraku Sayang dapat membantu 8 orang pelajar berubah sikap dan mula datang awal ke sekolah.
Hal ini kerana timbul kesedaran dalam diri mereka untuk menepati masa setelah dinasihati oleh Tuan Pengetua. Pelajar-pelajar tersebut juga berubah sikap kerana berasa diri mereka diberi perhatian oleh pihak pentadbir. Perbincangan. Terdapat 3 faktor pelajar datang lewat ke sekolah iaitu 1. Bangun lewat, yang kedua, rumah jauh dari sekolah dan yang ketiga, suka melengah-lengahkan masa untuk ke sekolah. Walaupun ketiga-tiga faktor didapati berpunca daripada pelajar, namun jika diteliti keputusan selepas intervensi, jelas menunjukkan pengetua dan guru tingkatan 6 memainkan peranan untuk mendorong pelajar datang awal ke sekolah. Perubahan sikap pelajar jelas ditunjukkan setelah Tuan Pengetua turut sama memantau kehadiran pelajar ke sekolah. Kesimpulan, secara keseluruhannya, intervensi yang dijalankan dalam kajian tindakan ini memberi kesan yang positif kepada kumpulan sasaran. Memandangkan kajian ini telah menghasilkan perubahan diri dan sikap pelajar yang positif terhadap kehadiran awal ke sekolah, pengkaji akan terus menjalankan kajian yang sama dengan responden-responden daripada pelajar lain pada masa akan datang. Adalah diharapkan dengan meneruskan kajian ini dapat mengurangkan dan seterusnya menghapuskan amalan lewat datang ke sekolah dalam kalangan pelajar tingkatan 6. Sehubungan dengan itu, program Putera Ku Sayang ini wajar diteruskan pada masa-masa akan datang untuk memastikan kedatangan pelajar lewat ke sekolah mencapai tahap sifar. Dengan kehadiran yang menepati waktu persekolahan, diharapkan pencapaian akademik para pelajar akan meningkat dari segi kualiti dan kuantiti seperti yang diharapkan oleh pihak sekolah. Semoga perkongsian ilmu ini dapat memberi manfaat kepada warga pendidik sekalian. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Puan Mutama, anak perempuan Satiwelu dari SMK Sri Mahawangsa Jitra, guru akademik tingkatan 6, akan mempersembahkan kajian tindakan saya bertajuk Penggunaan Alat Bantu Mengajar Visualizer dalam memantapkan pengajaran alih bentuk komunikasi pengajian AM semester 2. Pengenalan. Sejajar dengan falsafah pendidikan negara yang mementingkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara, Hamdan 2010 telah menekankan kepentingan penggunaan alat bantu mengajar atau ABM dalam proses pendidikan, dalam proses pengajaran dan pendidikan. Latar belakang kajian. Kajian tindakan ini menekankan penggunaan alat bantu mengajar yang berteknologi dalam pengajaran mata pelajaran pengajian AM 900/2. Mata pelajaran pengajian AM 900 ini merupakan mata pelajaran teras yang diwajibkan dalam peperiksaan sijil tinggi peperiksaan persekolahan Malaysia. Satu lagi syarat yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia yang menunjukkan kepentingan mata pelajaran pengajian AM ini ialah perlunya calon STPM memperoleh keputusan sekurang-kurangnya grade C untuk memasuki institusi pengajian tinggi awam di negara ini. So, bahagian alih bentuk komunikasi dalam subjek pengajian AM merupakan satu bahagian yang menekankan kemahiran mentafsir, merekod dan membentuk media yang sesuai berdasarkan kata kunci. Subjek pengajian AM 900/2 ni merangkumi 3 bahagian. Bahagian A ialah bahagian soalan struktur, manakala bahagian B pula merupakan bahagian alih bentuk komunikasi dan bahagian C ialah untuk karangan. So, masalah kajian yang saya ingin bentangkan di sini, saya dapati daripada refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, ramai pelajar tidak dapat skor dalam bahagian ini kerana kesalahan teknikal yang mereka lakukan dalam membentuk media seperti graf garis, graf bar dan serta carta. Jadi, di sini adalah apa yang dinyatakan oleh Ketua Pemeriksa dalam laporan STPM yang dikeluarkan oleh MPM.
iaitu terdapat calon yang mengabaikan aspek pewarnaan atau lorekan yang sistematik ketika menghasilkan carta pai, bahkan terdapat calon yang hanya menggunakan simbol sebagai pengganti kepada teknik mewarna atau melorek pada carta. Di samping itu, ada calon yang menulis sumber dan tajuk yang tidak lengkap, tidak tepat, tidak menulis label pada petunjuk dan salah menulis nisbah. Hal ini menyebabkan calon kehilangan markah. Jadi, sejajar dengan itu, objektif kajian ini bertujuan mengenal pasti sejauh mana alat bantu mengajar dapat menolong dalam memahami kaedah penyelesaian untuk soalan alih bentuk komunikasi daripada bentuk linear kepada bentuk bukan linear. Yang dimaksudkan dengan linear di sini ialah perenggan berpetikkan, manakala yang bukan linear bermaksud carta ataupun graf. Jadi objektif kajian pengkaji di sini ialah mengenal pasti cara mempermudahkan pemahaman pelajar dalam menangani soalan bahagian alih bentuk komunikasi ABK dari bentuk linear kepada bukan linear. Dan yang kedua, mengkaji keberkesanan penggunaan alat bantu mengajar berteknologi dalam pengajaran bahagian alih bentuk komunikasi dari bentuk linear kepada bukan linear. Seterusnya, persoalan kajian. Jadi diharapkan melalui kajian tindakan ini, dua persoalan ini dapat dijawab. Pertamanya, bagaimanakah pembelajaran bahagian alih bentuk komunikasi dari bentuk linear kepada bukan linear dapat dipermudahkan untuk memastikan pelajar dapat memahami dan menjawab soalan dengan sebaik yang mungkin. Seterusnya yang kedua, apakah keberkesanan penggunaan alat bantu mengajar dalam pengajaran bahagian alih bentuk komunikasi dari bentuk linear kepada bukan linear? Saya dapati refleksi pengajaran tanpa penggunaan visualizer ini, sebelum penggunaan visualizer, pengkaji selalu menggunakan papan graf atau papan putih untuk memberi penerangan mengenai cara membentuk jadual dan melukiskan media. Hasil daripada pemerhatian sewaktu berjalan sekeliling kelas selepas pengajaran, saya dapati ramai pelajar yang membuat kesilapan dari segi penggunaan kertas graf, penulisan tajuk, penyediaan paksi X, paksi Y, skala, petunjuk dan sumber. Jadi saya terpaksa menerangkan berkali-kali untuk memastikan pelajar dapat melukiskan graf dengan cara yang betul. Dan salah satu sebab utama pelajar selalu keliru dari segi penyediaan paksi X, paksi Y ialah disebabkan saiz kertas graf yang digunakan untuk peperiksaan STPM berbeza daripada saiz kertas graf biasa yang mereka gunakan sewaktu SPM dulu. Metodologi. Kaedah kajian yang dipilih dalam melaksanakan kajian tindakan ini ialah pendekatan kualitatif yang merangkumi kaedah pemerhatian, kaedah penyoalan dan refleksi pelajar. Kepentingan kajian. Peralatan ABM Visualizer ini merupakan salah satu peralatan teknologi ICT yang sangat berfaedah dalam proses pengajaran. Penggunaan visualizer ini telah membantu saya memaparkan dan membuat penerangan yang jelas kepada pelajar dan membolehkan pelajar mempelajari cara-cara menyediakan jadual dan melukiskan media sebagaimana yang saya ajar. Saya ingin menunjukkan ini adalah visualizer yang saya gunakan di dalam kelas dan biasanya ia disambungkan kepada LCD supaya ia boleh memaparkan apa yang diletakkan di bahagian bawahnya. Yang ini boleh memancarkan dengan jelas apa yang kita nak mengajar. Tinjauan literature. Kajian oleh Hamdan 2010, Asia Abu Sama 1990 dan Gan 1990 menyatakan penggunaan ABM terutamanya yang berasaskan teknologi adalah pada tahap yang rendah dalam kalangan guru. Kajian mereka turut menegaskan daripada 10 ABM yang disenaraikan, hanya bahan bercetak saja yang punya tahap penggunaan yang tinggi di kalangan guru-guru. Tahap penggunaan model, poster, carta, peralatan sebenar, OHP, transparansi serta komputer dan LCD pula adalah pada tahap sederhana. Manakala tahap penggunaan televisyen, radio, kaset, gambar foto, papan gulung adalah rendah. Pada keseluruhannya, tahap penggunaan ABM di kalangan guru-guru adalah kurang memuaskan.
Berikut ialah paparan ataupun gambar yang menunjukkan saya menggunakan teknologi iaitu visualizer untuk pengajaran. Jelas kelihatan daripada paparan ini, saya dapat menunjukkan kepada pelajar di manakah kedudukan tajuk pada kertas graf, di manakah kedudukan paksi X, paksi Y, petunjuk dan juga sumber. Jadi, bila saya dapat memaparkan kertas graf ini di papan putih, pelajar dapat mengikuti dengan jelas tanpa membuat kesilapan-kesilapan teknikal. Dan kesilapan teknikal ini biasanya mempunyai markah yang banyak dan menyebabkan pelajar kehilangan markah bila kesilapan ini dijalankan. So, berikutan daripada penggunaan visualizer, saya telah mendapatkan komen ataupun refleksi daripada pelajar dan pelajar mengatakan bahawa saya faham cikgu tentang kedudukan tajuk, sumber dan petunjuk. Saya dapat ikut pengajaran cikgu dengan baik dan saya akan berusaha menyiapkan kerja tambahan cikgu yang cikgu berikan. Saya tidak membuat kesilapan pada lukisan graf bila melihat paparan yang cikgu tunjukkan tadi. Rumusan, dapatan kajian ini telah menjawab 2 persoalan kajian saya yang dikemukakan tadi, iaitu refleksi pelajar jelas menunjukkan penggunaan visualizer dapat membantu memahami pengajaran guru dengan jelas dan soalan latihan dapat dijawab tanpa kesalahan teknikal. Secara keseluruhannya, kajian tindakan menunjukkan alat bantu mengajar berteknologi seperti visualizer ini sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan pelajar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan berkesan. Berikut adalah rujukan-rujukan yang saya telah gunakan dalam menyiapkan kajian tindakan ini. Dengan itu, berakhirlah pembentangan kajian tindakan saya dan saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberikan saya peluang ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Zulaili binti Abdul Rahim dari SK Datuk Seri Syed Ahmad akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Teknik Main Peranan Aku Makan Kau dapat meningkatkan pencapaian murid bagi topik siratan makanan. Kajian ini telah dijalankan di kalangan 17 orang murid kelas 5 cemerlang yang sangat bermasalah dalam topik siratan makanan. Kajian ini perlu dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah penguasaan mereka membina siratan makanan dan menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan topik tersebut. Berdasarkan pemerhatian semasa aktiviti PDP yang dijalankan di dalam kelas, murid tidak dapat membina siratan makanan mengikut habitat haiwan dengan betul. Murid juga tidak dapat menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan siratan makanan dengan tepat. Ini menyebabkan murid tidak mendapat skor yang tinggi dalam ujian topikal siratan makanan. Kajian ini telah dijalankan untuk mencapai objektif-objektif yang berikut. Pertama, murid mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan murid gagal membina siratan makanan dalam sesuatu habitat. Kedua, untuk menilai keberkesanan kaedah yang digunakan. Kaedah yang dijalankan untuk menjawab persoalan kajian adalah seperti berikut. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kesukaran murid membina siratan makanan dalam habitat haiwan? Dan sejauh manakah intervensi main peranan Aku Makan Kau dapat mengatasi masalah kesukaran membina siratan makanan? Kajian ini telah dijalankan dengan menggunakan kaedah pendekatan kualitatif. Kumpulan sasaran kajian adalah 17 orang murid tahun 5 cemerlang yang terdiri daripada 11 orang pelajar lelaki dan 6 orang pelajar perempuan. Cara pengumpulan data bagi kajian ini adalah melalui refleksi awal berdasarkan pemerhatian dan pengumpulan data awal bagi mengenal pasti dan mengesahkan isu. Seterusnya, refleksi sebelum iaitu diadakan ujian pra dan refleksi semasa iaitu ujian pasca. Bagi kesahan dan kebolehpercayaan dalam ujian pra dan ujian pasca, soalan adalah sama. Intervensi pertama yang saya lakukan ialah membuat kajian lapangan.
Dalam kajian ini, murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dan murid melakukan aktiviti di luar bilik darjah untuk melihat habitat haiwan dalam persekitaran sebenar. Murid dapat mengandaikan keadaan diri mereka di persekitaran tersebut untuk diadaptasikan dalam teknik main peranan Aku Makan Kau di kelas nanti. Contoh aktiviti yang boleh dilakukan ialah memerhatikan haiwan di sawah padi seperti contoh di sekolah saya ataupun padang sekolah, kolam atau taman sains sekolah. Intervensi kedua yang saya lakukan ialah teknik main peranan Aku Makan Kau. Ia mewujudkan suasana pembelajaran aktif di dalam kelas. Murid diberi watak haiwan tertentu untuk menghubungkan cara pemakanan haiwan untuk membentuk siratan makanan dalam habitat menggunakan ribbon. Intervensi ketiga yang saya lakukan ialah pembelajaran kooperatif. Teknik ini mengaplikasikan aktiviti pembelajaran abad ke-21. Dalam situasi ini, murid membina siratan makanan berdasarkan main peranan Aku Makan Kau yang mereka lakukan tadi dan membentangkan hasil dapatan kumpulan habitat masing-masing. Sesi soal jawab perlu bagi untuk menguji kefahaman mereka. Contohnya, apakah pengeluar dalam habitat ini? Apakah pengguna yang kedua dan apakah yang akan berlaku pada bilangan tikus sekiranya bilangan helang bertambah? Teknik main peranan Aku Makan Kau amat berkesan untuk topik siratan makanan kerana hasil dapatan menunjukkan peningkatan markah murid bagi ujian pasca berbanding ujian pra dahulu. Dapatan juga menunjukkan peningkatan grade murid bagi topik ini. Berdasarkan keputusan kajian ini menunjukkan 4 faktor yang menyebabkan pencapaian ujian topikal siratan makanan berada di tahap yang tidak memuaskan, iaitu yang pertama, murid tidak memahami konsep dalam tajuk siratan makanan dan tidak tahu peranan haiwan dalam habitat tersebut. Murid juga gagal dan sering tidak hadir ke sekolah. Murid sering bersikap pasif semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Murid kurang kemahiran berfikir secara kreatif dan kritif. Namun, keputusan selepas ujian, selepas intervensi dijalankan membuktikan teknik pengajaran dan pembelajaran guru memainkan peranan penting bagi memastikan murid berminat untuk belajar. Jelaslah teknik main peranan Aku Makan Kau dapat meningkatkan pencapaian murid bagi topik ini. Kesimpulannya, intervensi yang dilaksanakan dalam kajian ini telah memberi kesan positif terhadap pencapaian murid. Aktiviti ini mampu membolehkan mereka mengaplikasi pengetahuan untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan. Teknik main peranan ini wajar diteruskan untuk membantu guru membaiki teknik pengajaran bagi meningkatkan minat murid terhadap sains melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Teknik ini boleh merangsang minat murid berfikir dan aktiviti ini boleh melatih pemikiran murid merangka konsep daripada abstrak kepada konsep yang lebih konkret. Murid juga dapat meningkatkan daya ingatan untuk tempoh jangka masa panjang sekaligus mampu meningkatkan minat murid mempelajari sains dan seterusnya meningkatkan pencapaian akademik mereka. Sekian pembentangan kajian tindakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Khobakim dari SJKC Chonghua Kodiang, Kedah. Tajuk kajian tindakan saya ialah meningkatkan kemahiran menyelesaikan operasi bahagi nombor bulat dengan nombor 2 digit melalui teknik SPA. Latar belakang kajian. Kajian ini melibatkan 12 orang murid tahun 4 iaitu 4 orang lelaki dan 8 orang perempuan. Masalah kajian. Saya mendapati keputusan ujian 1 menunjukkan bilangan murid-murid yang menguasai operasi bahagi semakin merosot. Peratus kelulusan bagi mata pelajaran matematik ialah 33.33%. Analisis bilangan menunjukkan terdapat 8 orang murid yang tidak menguasai operasi bahagi, manakala 4 orang murid menunjukkan pencapaian di tahap minima. Hasil temu bual dengan guru besar dan 2 orang guru matematik. Punca kegagalan murid dalam ujian 1 ialah kurang kemahiran operasi bahagi. Oleh itu, satu teknik pengajaran yang lebih menarik perlu dilaksanakan. Teknik SPA yang memfokuskan operasi bahagi nombor bulat dengan nombor 2 digit telah dicadangkan. Objektif kajian.
Kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif berikut: mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan murid tidak menguasai mata pelajaran matematik, menilai keberkesanan teknik SPA dapat membantu 12 orang murid tahun 4 menguasai mata pelajaran matematik dalam operasi bahagi. Persoalan kajian. Kajian ini akan dapat menjawab persoalan-persoalan yang berikut. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan murid tidak menguasai mata pelajaran matematik? Nombor 2, sejauh manakah teknik SPA dapat membantu 12 orang murid tahun 4 menguasai mata pelajaran matematik dalam operasi bahagi? Kaedah reka bentuk kajian. Kajian ini telah dijalankan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sasaran kajian. Kumpulan sasaran kajian ialah 12 orang murid tahun 4, iaitu 4 orang lelaki dan 8 orang murid perempuan. Teknik persimpulan. Teknik persimpulan bertujuan telah digunakan dalam data kajian ini. Intervensi yang dilaksanakan. Aktiviti pertama, minggu pertama, refleksi awal. Yang pertama, pemerhatian untuk melihat masalah murid. Aktiviti kedua, minggu kedua, refleksi sebelum. Refleksi sebelum bagi mengesahkan dan mengenal pasti isu sebenar telah dilakukan. Dalam pencapaian ujian pelah analisis, terdapat seorang murid mendapat A, grade A, 2 orang murid mendapat grade B, seorang murid mendapat grade D dan 8 orang murid mendapat grade E. Peratus kelulusannya 33.33%. GPS-nya 4.08. Aktiviti ketiga, minggu ketiga, pelancaran teknik. Pelancaran teknik SPA telah disebenarkan oleh guru besar. Teknik SPA telah dijalankan bagi meningkatkan penguasaan mata pelajaran matematik dan operasi bahagi. Aktiviti keempat, minggu keempat, refleksi semasa. Intervensi teknik SPA memperkenalkan pelbagai cara untuk menghafal sifil. Nombor 2, pertandingan soal jawab. Nombor 3, bimbingan rakan sebaya. Nombor 4, bimbingan guru pada waktu rehat. Nombor 5, intervensi dan aktiviti pengukuhan ini bertujuan memastikan murid menguasai kandungan pembelajaran serta belajar dalam suasana menyeronokkan. Aktiviti kelima, minggu kelima, refleksi selepas, mengukur keberkesanan teknik SPA, menjalankan ujian pasar. Dalam ujian pasar, seramai 3 orang murid telah mendapat grade A, 2 orang murid mendapat grade C, seorang murid mendapat grade D dan 3 orang sahaja yang tidak mencapai minimum kelulusan grade E. Pelatusan kelulusannya 75% dan GPS-nya 1.25. Dapatan kajian. Dapatan kajian tindakan dikemukakan berdasarkan 2 soalan kajian, iaitu apakah faktor-faktor yang menyebabkan murid tidak menguasai mata pelajaran matematik. Nombor 2, sejauh manakah teknik SPA dapat membantu 12 orang murid tahun 4 menguasai mata pelajaran matematik dalam operasi bahagi nombor bulat dengan nombor 2 digit. Faktor-faktor yang menyebabkan murid tidak menguasai mata pelajaran matematik. Dapatan kajian ini, terdapat 6 faktor yang menyebabkan murid-murid tidak menguasai mata pelajaran matematik. Nombor 1, A, murid tidak menguasai dan memahami kemahiran operasi bahagi nombor bulat dengan nombor 2 digit. B, murid tidak dapat menyiapkan latihan yang diberi oleh guru, terutamanya murid yang gagal. C, murid yang tidak mahir teknik menjawab soalan matematik kertas 2 kerana soalannya memerlukan murid mengingat pertukaran unit tertentu. D, murid yang gagal sering tidak hadir ke sekolah. Murid tersebut ketinggalan dari segi kemahiran dan isi kandungan matematik. E, murid yang gagal sering bersikap pasif semasa pengajaran dan pembelajaran. Murid tersebut tidak berminat melihat perkaitan antara pengetahuan sedia ada dengan apa yang dipelajari, perkaitan antara satu konsep dengan konsep lain. Akhir sekali, murid kurang kemahiran berfikir secara kreatif dan kreatif. Keberkesanan teknik. Selepas intervensi dijalankan, ujian pasar telah menunjukkan seorang murid mendapat A telah meningkat 3 orang murid. 2 orang mendapat B telah meningkat menjadi 3 orang murid. Seorang murid mendapat C telah meningkat menjadi 2 orang murid. Seorang murid mendapat grade D, 8 orang murid mendapat grade E telah berkurangan menjadi 3 orang murid. Peratus kelulusan telah meningkat dari 33.33% menjadi 75%. GPM-nya telah
menurun dari 4.08 ke 1.25. Soalan ujian yang sama digunakan bagi kedua-dua ujian. Walaupun keenam-enam faktor didapati berpunca daripada murid, namun jika diteliti keputusan ujian selepas intervensi, jelas menunjukkan bahawa pengajaran dan pembelajaran guru memainkan peranan penting bagi memastikan murid berminat untuk belajar. Peningkatan pencapaian mata pelajaran matematik dalam kalangan 12 orang murid tahun 4 menjelaskan bahawa teknik pengajaran guru merupakan faktor utama penentu pencapaian murid. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, intervensi yang dilaksanakan dalam kajian tindakan ini telah memberi kesan positif ke atas pencapaian murid. Teknik SPA ini wajar diteruskan untuk membantu guru memperbaiki teknik pengajaran bagi meningkatkan minat murid untuk belajar. Dalam proses pembelajaran matematik, guru perlu menggunakan teknik pengajaran yang boleh merangsang pemikiran beralas tinggi dalam kalangan murid. Penggunaan teknik SPA didapati mampu mengekalkan minat murid mempelajari matematik dan seterusnya meningkatkan pencapaian akademik murid. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para pendidik dan para hadirin sekalian. Tajuk kajian tindakan saya ialah KOSKA. KOSKA ialah singkatan daripada perkataan kosa kata. Saya mengkaji kajian tindakan ini ialah di Sekolah Kebangsaan Salang. Murid yang terlibat ialah 10 orang murid, 5 lelaki dan 5 perempuan. Sebab tajuk ini dipilih merujuk kepada keputusan pemeriksaan akhir tahun 2019. Keputusan ujian pra menunjukkan lulus 80%. Didapati mereka terdapat kelemahan kosakata. Kesan kelemahan kosakata murid ialah mereka tidak memahami soalan. Sebenarnya mereka tidak menyiapkan kerja sekolah. Mereka juga tidak hadir ke sekolah kerana takut disoal oleh guru tentang kosakata. Oleh kerana mereka tidak faham tentang kosakata, mereka bersikap pasif dan tidak kreatif untuk membina ayat. Mereka juga tidak mahir menjawab soalan. Kosakata penting untuk meningkatkan prestasi murid. Untuk menyampaikan makna dengan tepat perlu kosakata yang betul. Sekiranya kosakata tidak betul, mereka akan membina ayat yang salah. Contohnya membawa dan mengambil. Perkataan membawa ialah menggerak sesuatu. Dan kalau perkataan mengambil ialah memungut. Sekiranya mereka tidak faham tentang perkataan itu, mereka tidak dapat membina ayat dengan betul. Seterusnya perkataan aktiviti dan benda. Perkataan aktiviti ialah pergerakan, benda ialah bahan. Sekiranya mereka tidak faham, mereka juga tidak dapat menyampaikan ayat yang betul. Seterusnya ialah tak belakang kajian. Tempat kajian ialah di SK Salang, daerah Kembang Pasu yang dikelilingi dengan kawasan penanaman padi dan murid yang terlibat ialah 10 orang murid iaitu 5 lelaki dan 5 perempuan. Keputusan pemeriksaan akhir tahun 2019, 5G didapati merosot. Sebab merosot kerana kekeliruan menggunakan kosakata. Contoh penggunaan kosakata yang salah ialah kata apabila dan bila. Kata apabila adalah jenis kata hubung. Kata bila pula adalah jenis kata tanya. Contoh kosakata yang salah. Bila cuti sekolah saya akan melawat saudara saya di Kuala Lumpur. Yang kedua, apabila awak hendak pergi ke Kuala Lumpur, itu ialah penggunaan kosakata yang salah. Bila dan apabila. Seterusnya kata pedalaman dan pendalaman. Kata pedalaman adalah kawasan yang terpencil. Manakala kata pendalaman bermakna mendalamkan sesuatu. Contoh kosakata salah. Kawasan pendalaman di sekolah ada banyak sekolah rendah. Yang kedua, kerja pendalaman saliran di kawasan penanaman padi giat dijalankan. Mana kata dua kosakata itu salah penggunaannya. Tujuan kajian ialah untuk mengenal pasti punca kelemahan murid dan cara atasi, supaya murid dapat membezakan makna perkataan walaupun agak lama ataupun agak sama bunyinya. Contoh resmi dan rasmi. Resmi ialah sifat semula jadi, manakala rasmi ialah sahkan. Kesalahan penggunaan perkataan daerah, contohnya ragah, ligan dan biak. Objektif kajian. Objektif kajian ialah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan kanak-kanak tidak menggunakan kosakata dengan betul. Yang keduanya, objektifnya ialah 10/10 murid tahun 6G tahun 2020 itu tahun ini
dapat menulis kosakata dengan betul setelah diberi bimbingan guru. Persoalan kajiannya ialah apakah faktor-faktor menyebabkan murid-murid tidak dapat menguasai kosakata. Yang keduanya, sejauh manakah intervensi projek suku kata membolehkan murid menguasai kosakata. Kepentingan kajian ini ialah kajian ini diharap masalah penggunaan kosakata murid dapat dipulihkan supaya murid memahami makna suku kata. Keduanya dapat membina ayat dengan betul, ketiganya membuat karangan dengan betul, dan akhir sekali supaya murid memahami soalan yang mereka baca. Kesannya dapat meningkatkan prestasi murid dalam pelajaran. Tinjauan literatur ataupun kajian merujuk kajian Sinclair tahun 1971, seorang ahli kognitif tulen membuat kajian tentang perolehan bahasa kanak-kanak. Menurutnya, murid-murid yang boleh berbahasa ialah murid yang cekap kognitif pusat. Kognitif pusat ialah pengetahuan asas. Perolehan bahasa melalui pengalaman. Contohnya murid telah menyertai syarahan kuis sekolahnya. Kemudian perolehan bahasa melalui persekitaran seperti menonton, mendengar radio, lawatan ke satu tempat. Mungkin mereka dapat menguasai bahasa orang persekitaran. Seterusnya melalui interaksi, iaitu perbualan dengan rakan. Menurut Sinclair lagi, perolehan bahasa kanak-kanak bergantung kepada latar belakang pembelajaran. Mungkin kerana murid itu belajar di bandar, mereka ada persaingan antara satu murid dengan satu murid yang lain. Keduanya dari segi pendidikan ibu bapa. Sekiranya ibu bapanya seorang pendidikan, dia boleh mengajar anak-anaknya. Ketiganya dari segi pendapatan keluarga. Sekiranya ibu bapa mempunyai pendapatan yang banyak, boleh menghantar anaknya ke pusat tuition. Menurut Sinclair lagi, pengetahuan ataupun kosakata diperolehi melalui keazaman sosial, memori, kognitif dan metakognitif. Dari segi metodologi kajian ataupun kaedah kajian, kajian ini dijalankan secara kualitatif, iaitu interaksi dan pertanyaan. Teknik yang digunakan ialah persampilan, iaitu sasaran 10 orang murid tahun 6, 5 lelaki dan 5 perempuan. Pengumpulan data pula ialah melalui pemerhatian, kumpulan data melalui penilaian akhir tahun 2019, itu tahun 5, ujian pra, ujian pasca. Ujian pra dan pasca ini mempunyai soalan yang sama. Teknik analisis data ialah naratif. Naratif ialah dalam bentuk cerita. Contohnya, tekniknya deskriptif, iaitu dalam bentuk gambaran dan graf. Intervensi dan aktiviti. Intervensi dan aktiviti yang pertama ialah refleksi awal. Hasil melalui pemerhatian didapati semasa guru mengajar, murid tidak beri tumpuan. Di samping itu, murid suka mengganggu rakan mereka yang belajar. Yang ketiganya, murid tidak hiraukan guru walaupun guru sedang mengajar. Seterusnya lagi, murid bergerak dari meja ke meja akan mereka walaupun guru mengajar. Di samping itu juga, murid memerhati keluar bilik darjah walaupun guru sedang mengajar. Akhir sekali, mereka tidak menjawab soalan kerana tidak memahami apa yang cikgu mengajar. Itu ialah intervensi dan aktiviti. Hasil perbincangan dengan guru besar, kesimpulannya memerlukan pengajaran yang menarik supaya dicadangkan, memperkenalkan pengajaran cara writing, counselling dan mentor-mentor. Aktiviti kedua ialah refleksi sebelum. Refleksi sebelum diadakan ujian pra untuk mengenal pasti bahagian kelemahan murid. Dalam ujian pra didapati murid lulus 8 orang daripada 10 orang, iaitu 80%. Setelah ujian pra dapat dikenal pasti 2/10 orang murid tidak menguasai kosakata. Seterusnya, merancang untuk mengatasi kelemahan kosakata murid. Aktiviti ketiga ialah refleksi semasa. Mulanya guru memberi penerangan cara membina peta writing. Yang keduanya, murid membina peta writing secara kumpulan kecil. Apabila dilihat murid bersemangat melibatkan diri dalam aktiviti tersebut, kuis kosakata berdasarkan peta writing murid dan menjawab salah akan membuat pembetulan. Murid akan membuat pembetulan sekiranya mereka membuat kesalahan. Kemudian murid mencari makna kosakata di perpustakaan. Seterusnya, diadakan konseling murid yang bermasalah. Contohnya murid yang malas dan tidak menyiapkan kerja sekolah. Seterusnya, akhir sekali adakan program mentor-mentor. Aktiviti keempat ialah minggu keempat ataupun refleksi semasa. Dalam refleksi ini, murid-murid ulang kaji apa yang telah dipelajari sebagai pengukuhan. Seterusnya, untuk memastikan murid menguasai pelajaran yang dipelajari. Keduanya, dari segi pemerhatian didapati murid gembira kerana mendapat tunjuk ajar guru.
Mereka juga yakin semasa pembentangan ITING. Refleksinya ialah aktiviti pengukuran mewujudkan pemikiran suasana yang aktif. Dalam aktiviti kelima, minggu kelima, iaitu refleksi selepas, tujuannya ialah untuk mengukur keberkesanan projek, berlaku peningkatan penguasaan mata pelajaran, dan semasa diadakan ujian pasca didapati keputusan murid meningkat daripada 8 orang kepada 10 orang, iaitu 100% lulus. Daripada kajian didapati berdasarkan 2 soalan kajian. Soalan 1, apakah faktor-faktor yang menyebabkan murid tidak menguasai kosakata dengan betul? Yang pertama, masalah keazaman, iaitu mereka tidak minat untuk belajar. Yang keduanya, mereka kurang sosial, iaitu mereka tidak suka bergaul dengan murid-murid yang pandai. Mereka lebih suka bergaul dengan murid-murid yang suka bermain. Yang ketiganya, masalah memori. Murid-murid tersebut mempunyai memori yang pendek atau ingatan yang singkat, tidak dapat mengingat satu perkara dengan lama. Yang keempatnya ialah masalah kognitif, iaitu tidak memahami soalan. Mereka tidak faham apa yang mereka baca. Ada sekali masalah metakognitif. Apabila kita terang kepada mereka, mereka faham sekiranya diberi gambaran, sekiranya berdasarkan gambar. Soalan kedua, sejauh manakah projek intervensi kosakata dapat membantu murid-murid? Jawapannya ialah keberkesanan projek berdasarkan ujian pra dan pasca. Iaitu ujian pra 8 orang lulus, iaitu 80%, manakala ujian pasca lulus 10 orang, iaitu 100%. Ini menunjukkan satu peningkatan, iaitu 100% lulus. Berdasarkan kajian tersebut telah menjawab 2 soalan ataupun 2 persoalan. Kebaikan kajian tersebut ialah membantu guru memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai berdasarkan kebolehan murid. Murid-murid dapat menggunakan kosakata dengan tepat dalam soalan penulisan, pemahaman dan perbualan. Ada sekali murid-murid cemerlang dalam peperiksaan. Seterusnya saya terangkan bahagian lampiran. Lampiran ialah tentang jadual pelaksanaan kajian tindakan ini. Ini ialah grade, ujian pra dan ujian pasca. Seterusnya ialah perbandingan keputusan ujian pra dan pasca seperti mana yang terdapat dalam gambaran tersebut. Seterusnya ialah gambar masa-masa saya melakukan kajian tindakan tentang KOSKA. Itu ialah murid-murid sedang berbincang untuk membina ITING atau ITING. Seterusnya ialah gambar tentang aktiviti kaunseling dan pembentangan ITING. Seterusnya ialah ayat-ayat yang salah menggunakan perkataan kosakata yang salah. Ini ialah kuis. Kesimpulan daripada keterangan saya tadi ialah keseluruhannya intervensi yang digunakan dalam kajian ini memberi kesan positif kepada guru dan murid. Projek via ITING, kaunseling, latih tubi, kuis, keperpustakaan, analisis soalan dan mentor-mentor wajib diteruskan. Penggunaan pelbagai teknik dan kerjasama pentadbir, guru kelas, guru disiplin, semua guru dan pihak penganjur dapat meningkatkan lagi pencapaian kosakata murid. Sampai di sinilah dahulu pembentangan saya. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.